السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syarah hikam selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maka beramal orang yang pertama sudah. Ini sebagai sambungan lagi daripada nakalan yang kita masih nakal daripada kitab Syarah Syekh Ibni Abbad Ghaithul Mawahib, iaitu hubung kait dengan masalah murtabak ikhlas. Bila seorang yang beramal itu selamat daripada kerana dunia, termasuk dia kata kerana dunia ni kerana dipuji-puji oleh manusia, kerana sum'ah, buat sesuatu supaya didengari, tepat naknya dipuji disebut baik, itu masuk dalam riya, sum'ah. Lepas tu bila ada orang puji sebut baik, di kita pula nak mari berasa ujub, berasa perasa dia marilah. Jadi apabila seorang itu beramal sunyi daripada itu, maka lepaslah dia daripada riya, ujub, sampai kepada ikhlas. Maka ikhlas tu pula semata-mata buat tu kerana Allah. Yang dimaksud kerana Allah, kerana duk tilik kepada janji balasan pahala dari Allah, ataupun kerana takut daripada azab Allah. Maka semua tu maksudnya kerana Allah tu. Sebab apa? Sebab takut akan azab Allah, kerana Allah janji siapa tidak taat nak jadi azab. Takut kau itulah buat. Jadi buat kerana Allah tu. Walaupun kerana Allah ni kerana janji pun, jadi kerana Allah lah panggil. Bukan buat kerana manusia dak lah.
Nah, supaya kalau ayah kita janji kamu tak semaya aku goda sungguh. Takut hak tu bukan kerana Allah. Nah itu kan. Supaya kita tinggal tak main judi. Bukan kerana Allah, kerana kalah. Yang lain tu lah. Kerana kalah, tak main. Nak main habis dah ni. Nak cari semula, cari gada semula, kita kau kira. Tu kerana kalah. Nah, walaupun tinggal yang nu tak berjudi, yang ni pun tak sama, betul tak berjudi, tapi kerana tu tak sama. Yang nu tak berjudi kerana Allah takut ke azab Allah, Allah larang kerana tu. Hak ni bukan kerana kalah. Beza ke tak? Betul tak berjudi sama ya. Ni pun sepatutlah. Hak ni semaya puasa dia taat kerana Allah, kerana takut ke azab Allah kalau tak buat. Dan kerana nak kepada balas pahala dari Allah, kerana Allah janji siapa buat. Letak hati kerana tu masuk dalam kata ikhlas. Tapi ikhlas lillah namanya tu. Ada tapi masih rasa dirinya beramal. Ada orang satu lagi tu beramal lakah pada lillah naik pergi kepada billah. Dia buat tu dengan semata-mata taufik dari Allah. Tu dengan dia panggil. Tu dengan Allah. Maka tu dia panggil murtabak orang muqarrabin. Maka beza apa dua tu? Setelah kita faham di atas, maka yang panggil maka tafri'iyah. Bila maka tafri' ni maknanya jawab syarat mahzuh setelah kita tahu dari huraian di atas. Soalan kedua, dan apabila engkau faham akan huraian di atas, akan huraian yang tersebut, pada kata yang pada kata yang hasil daripada hal dan kelakuan orang abrar itu ialah mengeluarkan segala sekalian makhluk dari pandangannya pada segala amalan kebaikan, tapi serta masih lagi lihat dirinya tu beramal. Duk berasa kata kita yang semaya, kita yang berzikir, masing-masing duk sana ke kita lagi. Tapi sana kita di segi beramal, ikhtiar usaha sana pada kita, tapi kerana Allah. Tu mentabak orang abrar lillah namanya. Turun ke bawah sikit lagi. Dan ada pun orang yang adalah ia daripada hamba-hamba yang muqarrabin, sungguhnya telah melampau, telah langkah nekat naik dah. Akan ini segala tersebut ni sudah langkah naik kepada ketiadaan melihatkan akan dirinya beramal pada beramal. Tak ada rasa kata diri dia boleh buat. Hanya dia pandai diri dia semata, tak ada daya upaya kalau tidak dengan taufik dari Allah. Arti beramal dia ni dengan Allah. Dia boleh semaya ni dengan taufik Allah. Dia boleh puasa dengan taufik Allah. Dia duduk situ. Bila dengan taufik Allah tak berasa dia. Bila tak berasa dia tak sila kepala syurga. Taklah. Sebab dia dengan Allah. Dia buat dia dengan Allah. Kalau Allah tak beri taufik boleh buat, tak boleh nak buat walaupun nak ke syurga pun. Walaupun takut ke azab pun tak boleh nak tinggal. Hati dengan Allah tu beza lillah billah. Tu dia. Apabila engkau faham di situ, maka dia nak ayat tu segi ibarat dia panggil maka tafri'iyah, jawab pada syarat jawab bagi syarat mahzuh. Kalau arat kedi iza kanal amru kazalik, ataupun iza banalakal amru, ataupun iza alimta ma zukira minat taqrir. Tu ambil maksud mari. Apabila tahu engkau akan barang yang telah sebut daripada huraian di atas tu, maka siapa yang nak buat tafriq tak boleh, nak cabai tak boleh kalau tak erti di jalan asal. Muka cabai kan buat serambi kan, rumah ibu tak ada. Itu kan? Pakai panggung tu kan. Pakai buat serambi dulu pakai panggung. Dia pakai rumah ibu dulu. Rumah ibu duduk cara tu. Jadi apabila kau faham, kau tahu di situ, maka apa?
maka orang yang maka beramal orang yang pertama, yakni orang yang abrad tu orang panggil beramal lillah. Adapun kita tak siapa situ panggil li ghairillah. Orang mentabak ria apa ni tak li ghairillah tu. Nah, tu li ghairillah tu. Ni habis dah ghairi jadi lillah. Orang beramal yang pertama panggil beramal lillah kerana Allah. Walaupun kalau hazah mudah tak boleh kerana Allah, kerana janji Allah tu ada hazah mudah lah kita. Dan beramal orang yang kedua, yakni orang yang muqarrabin. Itu orang panggil beramal billah. Beza betul lillah billah nah. Yakni beramal dengan semata-mata taufik Allah. Tu amal billah. La haula wala quwata illa billah. Tu ya tu. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. Ini dengan taufik Allah. Tu beza dua tu. Baik. Tak kalau begitu, farak lagi. Maka beramalillah itu mewajib ia akan masubah. Apa masubah? Artinya balasan pahala. Muka hati pada tak situ dah. Orang beramalillah tu mewajib ia, mewajib sekali janji nah. Mewajib ia menyebab ia akan masubah. Tubuh bagi siap dah tu. Artinya balasan pahala. Ni ambil daripada apa masubah lah Quran ada sebut. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun. Ada kalimah masubah lah Quran sebut walau annahum amanu wattaqau lamasubatun 'inda. Mewajib akan masubah. Apa masubah? Artinya balasan pahala daripada Allah. Sawab mana pahala kan? Dan beramal billah itu mewajib ia akan qurbah. Orang beramal kerana Allah mewajibkan masubah balasan pahala. Orang beramal billah itu mewajib ia akan qurbah. Apa qurbah? Yakni hampir atau dekat daripada Tuhan Al-Haqqi Subhanahu wa ta'ala. Sabit panggil muqarrabin. Dia panggil muqarrabin. Ungkara. Orang kerabat. Jalannya kerabat Tuhan. Maknanya kerabat Tuhan. Tu dia. Dan beramalillah itu mewajib ia akan tahqiqkan ibadah. Orang buat amal taat tinggal maksiat kerana Allah, itu mewajib ia akan tahqiqkan ibadah. Jadi ibadat jadi sungguh. Bukan pura-pura tempat orang munafik dah. Orang munafik ni mengucap jadi kira jemaah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan sungguh. Sebab Tuhan bakit bohong. Tuhan bakit bohong. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tuhan bakit bohong. Sebab tak sungguh. Dia buat kerana manusia ni tengok tadi atas maya. Tu dia. Bukan dia buat tu sungguh kali. Apa dia panggil tak tahqiq. Tidak menyungguhkan. Hanya apa tu buat supaya dilihat orang aja. Sebab itu wa iza qamu ila salah qamu kusala. Bila dia bangun kepada sebangun dengan geliat. Bukan tak ada berasa wajib-wajib dia ada syak dituai lagi. Dan Muhammad ni ya ke Rasul. Quran dia dak baca dah. Ya ke kalamullah. Hati duk gugah-gugah. Apa gugah beriman apa? Beriman kan ambil payung sikit pun berayut lah.
Kai tak wimil tak duduk dalam Madinah. Dak unai dak kau ketak dah ni. Islam dak kau kuat masa tu. Yang nak dak tak dah. Supaya apa yang kata orang panggil gi senap senun kana kalah dah. Tak gitu ya. Ada peluang kalau lebu kalau lain pula. Bukan tahqiq kali. Bukan sungguh ke panggil lagu tu. Bukan sungguh di hati dak kali. Buat-buat je. Buat-buat je. Tapi hak buat-buat tu lebih ada sungguh dah. Oh, ning tak buat-buat jangan. Bagaimana lagu tu yang mengucap tu Allah sungguh nashhadu innaka la rasulullah. Kita orang mukmin tak ada begitu mu asyhadu anna muhammadar rasulullah kita. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ni sungguh nashhadu innaka la rasulullah. Maka tu bakit bohong. Lidah saja tu. Mulut saja tu. Jadi tempat kita nak kerti bezanya orang beramal kerana Allah mewajibkan menimbulkan tahqiq pada ibadat. Mana dia buat ibadat dia sungguh daripada hati sungguh. Mari di hati sungguh. Nak keluar apa tu? Nak keluar orang buat kerana lain pada Allah. Itu tak sungguh kali. Tak sungguh kali. Lepas tu dan beramal billah itu mewajib akan tashih iradah. Tengok beza. Beza dua tu kelah. Hak ni mewajibkan tahqiq ibadat. Hak ni mewajib akan tashih iradat. Apa tashih? Mengesahkan. Mensihatkan. Menyegarkan. Ya segar ni banyak lapis pula segar tak? Tengok ada kadang kita ni tak segar hidung. Tu boleh pergi. Betul tak? Segar malah tak apa segar. Nak hidup seselmu. Duk main kau hidung selesai. Segar kau lain. Betul tak? Segar tak habis lah. Tu dia. Ini tashih iradat. Tashih iradat dia tu. Maknanya mengesahkan iradat dia. Iaitu buat tu semata-mata kehendak Allah. Tashih iradat. Tu ada pohon tahqiq ibadat. Dan kata lagi beramal lillah itu ialah sifat bagi setiap orang abid. Tu orang panggil orang abid lah tu. Orang tak panggil orang arif, orang wasil tak panggil lagi. Orang panggil orang abid. Bersungguh-sungguh pada ibadat kerana hati nak wisapa pada Allah. Apa nama? Kerana pahala Allah. Panggil orang abid. Panggil orang abid. Adapun beramal kerana suci hati supaya sampai kepada Allah, supaya orang salik. Ataupun dengan kata saya lagi sair. Dia panggil dalam istilah. Dia panggil itu sifat bagi setiap orang abid. Dia panggil buat lillah ni sifat orang abid. Adapun kalau buat kerana lain pada Allah tu sifat orang fasik lah tu. Bukan abid, fasik. Rupa semaya tapi kerana lain. Dan beramal billah, beramal dengan semata Allah, dia pandai pada taufik dari Allah tu. Bukan dia kerana kepada janji Allah syurga dengan kedak. Itu sifat bagi segala orang qasid. Apa yang qasid? Yakni orang yang apa baca tu? Orang yang cermat. Ya dalam sama dok rajin-rajin je tu tak supaya ada hak cermat. Hak tak cermat ni hak lah. Tak ada. Rajin. Buat kena dah tapi kurang cermat je ada tapi lagi. Ya ada satu pula tu yang kalau jadi guru bila murid atas jawab kena biar. Jawab kena tapi tak cermat buk cemat. Tu jadi kurang sikit martabat markah jatuh kat sikit. Orang panggil tak cermat. Allah. Hak ni cermat ni. Cermat ni. Mana cermat? Tak dia Allah tu. Ya ada kan? Tak dia Allah panggil dengan Allah. Berkata dengan dia tak. Wa iyyaka nasta'in. Akan kau juga kami bertolong. Minta tolong akan kau je. Tidak akan yang lain dengan daya upaya kami. Tak.
Ha tu cermat tak pecah situ. Hak ni dak serga. Takut kena aku duk macam ni aku. Dia tu dah. Silap sikit buh kan. Dia panggil hak tu orang abid ke belum ni orang panggil kata amal billah, panggil sifat bagi orang qasid, yakni orang yang cermat. Dan beramalillah itu berdiri dan mengerja. Tu tafsir atas tafsir pada berdirilah tu. Berdiri dan mengerja dengan segala hukum ya zahir. Nah, orang beramalillah ni mengerja dengan segala hukum ya zahir. Bak sah pa ni cukup. Dan beramal billah itu iaitulah berdiri dengan segala hukum yang batin. Tempat yang pandai Allah. Kita tak pandai klik kita lagi zahir lah. Lah itu kan. Nah, duk panggil kita, duk pandai pada kita lagi. Hingga pun kerana Allah. Tapi duk berasa kita semaya, duk berasa tu. Hatta apa kita duk boleh bila tu. Kalau kadang menghitung, hitung nah. Kadang ada tanda nah. Tu kan. Tu panggil tu duk sila klik kita lagi. Duk sakut dengan zahir lagi. Ada orang beramal billah, iaitu berdiri dengan segala hukum yang batin. Tu. Dan bermula segala ibarat ini. Ni hak yang Syekh Ibnu Abbas duk nakal ibarat sana tu. Kata dia segala ibarat ini ni ialah sebenarnya bagi Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi. Siapa Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi? Sahibur Risalah Al-Qushairiyah. Kitab dia masyhur lah, kitab Risalah Al-Qushairiyah pada bicara ilmu tasawuf, disyarah oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tu ada sebut juga tu dalam apa? Dalam terjemah dulu bahasa sepada sebut. Yang duduk di muka berapa, cuba kita tengok klik. Imam Al-Qushairi. Di awal ketebah dulu tak ada sebut. Dia di muka 7, muka surat 7, nota kaki akal 3 turun ke bawah. Di muka surat 7 di awal ketebah kita. Jadi tak kala kita duk cerita kata syarahan ni kita pungut juga ambil daripada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah bagi Imam Qushairi. Situ akal 3 turun mari tu. Al-Qushairi iaitu Al-Imamul Arif Billah, gelar dia. Zainul Islam, kunyah dia Abul Qasim, Pak Qasim, nama dia betul Abdul Karim. Imam Al-Qushairi ni nama Abdul Karim Ibnu Hawazin dan bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad kepada nisbah Al-Qushairi. Dan segi fiqh dia mazhab Asy-Syafi'i. Dan dia ni An-Naisaburi, negeri Al-Istiwa, tu tempat nama Melaka tu, dibangsakan kepada negeri tempat lahir dia. Dia ni orang masa mana? Lahir dia pada Rabiul Awal tahun 37 ni. Mana orang kurung 4. Orang kurung 4. Mati dia 4 ne 5. Mati di awal kurung, dia di tengah kurung 5. Tu dia. Orang dulu pada Imam Ghazali lagi. Kemudian kitab tu kita sebut juga, dan syarahnya, syarah bagi Risalah Qushairiyah Ahkamud Dilalah ataupun Dalalah. Ni bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Tu kitab Tahrir, tu Fathul Wahhab tu. Serta hasiahnya, hasiah pula dah di atas kitab Syekh Zakaria, ada hasiah pula di atasnya, Nataijul Afkar. Itu bagi Al-Allamah Mustafa Al-Arusi. Ni tempat jadikan marajik
Kitab-kitab hak yang kita dah buat ni. Baik, kita klik ke sini. Itulah makna ibarat hak duk sebut saat ni tu. Syekh Ibn Abbas kata semua tu ialah ibarat bagi Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu. Habis itu. Kemudian berkata ia lagi. Ia ni klik siapa? Ia yakni Asy-Syarih. Syarah Syekh Ibn Abbas lah. Rahimahullah ta'ala. Dan dengan ini dia kata gitu. Kita tafsir yakni yang tersebut daripada ibarat Al-Qushairi itu, dengan ini, dengan yang tersebut daripada ibarat Al-Qushairi itu nyata oleh bahwasanya ada farak dan ada perbezaan. Itulah tu farak perbezaan lah. Ada farak, ada perbezaan di antara dua maqam itu. Dua pangkat itu. Mana dua maqam itu? Kita takrir yakni maqam beramalillah dan maqam beramal billah. Ada farak tak ni? Tu dia. Sabit tu bit gelar hak ni maqam orang abrar, hak ni maqam orang muqarrabin. Tu dia. Beramal ikhlas sama ikhlas, tapi dari segi musyahadah tu tak serupa. Segi pandangnya hati ni tak serupa. Orang ni pandai kepada dengan semata-mata Allah beri taufik. Kawan ni tak siapa lagi situ. Dia buat ni kerana perintah Allah. Allah janji siapa buat begini begia-begia balasan, siapa tidak melakukan hak wajib begia-begianya balasan seksa. Takut kau itulah dia kerana nak gemar kepada pahala janji itulah. Tekanan tu boleh buat. Maka ikhlas. Tapi musyahadah duk pandai di situ, di syurga dengan aku duk pandai situ. Ada berkawan ni tak pandai situ, dia pandai dengan taufik Allah. Bila dengan taufik Allah dia tak pandai pahala. Supaya kata kita ni ayah kita suruh kita buat sesuatu, kita ingat ayah suruh buat walaupun janji buatlah, ayah tak ada nak suruh saja. Ayah nak upah. Salah kita kata tak payah upah lah ayah. Ayah nak buat gapo royak, ayah nak suruh gapo royak. Kadang-kadang ayah tak pun nak upah, tak pun nak suruh saja. Malu kita ni masa ayah nak upah. Tu hak rasa hak malu. Kena hak tak malu hak ni nak. Ayah nak suruh gapo lagi? Bunyi nak benar. Dah ni pak wis lalu. Payah pula dah jangan nak 500 wis 1000. Payah nak suruh apa lagi? Suruh sama dah. Suruh sama dah nak ni 1000 ni. Tak itu kan? Tu berbeza tu. Ada pohon dah tak ada nak upah tak upah, dia anak. Tak itu kan? Ni ayah. Sebab ayah ada dia. Jadi ayah suruh apa? Dia mujur, dia suka, dia seronok, ayah mujur, suruh dia. Upah tak upah, dia tak ada nak pandai. Nampak tak? Beza tu. Ada anak saya suruh geliat. Aku nak upah mu. Nak apa ya? Tanya tak malu ke bo? Berat kita pun berasa walaupun kita janji nak upah Allah budak ni. Itu kan? Tak ojak nak upah kau suruh dia. Itu kan? Bawa batu keras. Berkata nak upah bangun selalu. Tu pun kalau ojak upah sikit bangun juga, bangun berat geliat gitu. Allah. Itu nak banding win apa? Tu beza orang billahnya lillah tu. Tu dia. Itulah mana kata dengan ibarat tadi nyatalah bagi kita. Maknanya nyatalah bana ailana, nyatalah bagi kita oleh bahwasanya ada farak, ada perbezaan di antara dua makam itu, makam beramalillah dan makam beramal billah. Kerana musyahadah dia tak sama, tempat tilik dia tak sama. Itu dia. Dan berlainan pada kemuliaan dan kebesaran. Tak sama. Hak nu dapat orang karak nu. Tu dia tak ada kira dah gaji tak gaji pun. Boleh jadi kerabat tu Allah. Tu dia. Maka bermula ikhlas bagi setiap orang hamba itu ialah roh bagi segala amalannya. Amalan bagi setiap orang hamba.
Amalan tu apa dia? Ialah roh, yakni seperti roh. Ni tadkir apa ni? Ini nak ayat kata ka ibarat Syekh Ibn Abbas tadi panggil tasbih baligh. Hazah ada tasbih. Ikhlas itu ialah roh bagi amalan. Yakni seperti kalau nak banding gak supaya roh lah dengan sebuah dengan badan. Jasad tak ada roh tak hidup. Duk hidup boleh duk bergerak berkecek betul-betul ni sebab ada roh. Begitu amal ibadat semaya, ada cukup dengan rukun, dengan rakaat, dengan sujud, dengan i'tidal, dengan baca-baca Al-Quran, ada zikir, doa tu, itu hak zuhir belaka tu. Ni zuhir lidah, ni zuhir di tubuh. Hati. Kata ada ikhlas, orang kata ada jasad je dia bergerak, roh tak ada. Sebab tu dia kata ikhlas bagi setiap orang hamba itu ialah roh bagi segala amal, yakni seperti roh, seperti nyawa winjan dengan nisbah bagi badannya seorang hamba. Tubuh badan ni panggil jasad, orang tua panggil jinja. Itu penting jinja. Maka dengan ada ikhlas itu, tak kala apa tadi, tak kala kata ikhlas tu bandingan seperti roh, maka dengan ada ikhlas itu hasillah, dapatlah oleh hidupnya apanya, yakni amalan. Siapa jasad tak ada roh, ada terbaring tu tu mana amalan gerak-geri tu zuhir saja. Katanya yakni amalan, hasil oleh hidupnya amalan, kerana amalan tu dibandingkan seperti jasad, badan, tubuh badan. Lagi pula dan patutnya atas pada kata hasil oleh hidup, yakni tu kita selit tafsir dhamir situ. Dengan ada ikhlas itu hasil oleh hidupnya amalan, dan patutnya amalan hak yang ada ikhlas tu patutlah bagi berdamping diri, yakni diri seorang hamba buat berdamping kepada Allah Subhanahu wa taala, berdamping dengan dia dengan sebabnya amalan yang ada ikhlas itu. Baru nak buat berdamping ni dekat kita dah. Cuba kapur lagi apa berdamping ni? Apa? Dekat. Tu dia berdamping kami daripada Arab, taqrib. Mendamping, kurban, tu dia panggil berdamping, mendekat. Boleh masuk dekat lah, macam mudah-mudah. Boleh masuk dekat lah, jadi masuk dekat lah. Tu dia. Tu makna katanya dengan ada ikhlas boleh berdamping diri. Bila ada hati berisuk sungguh kerana Allah, dia boleh masuk dekat. Sebab dia tahu hati buat kerana dia berani masuk dekat lah. Ya kita berani duk masuk dekat tu betul kita kata demo tak tahu hati kita. Demo suruh kita buat, apa kita pun buat kerana lain pada dia, adalah kerana benda-benda lain nak puji nak apa. Tapi kita tahu kata dia tak tahu hati kita, tapi kita berani masuk dekat. Cuba kita tahu kata dia tahu, aku tahu nak perutmu nah. Tak berani masuk dekat, lari dah. Nampak tak? Tak berani nak berdamping. Sebab kita tahu kata dia tahu perut kita. Dia kata mu buat kerana lain, sungguh tak? Kita nak tak sungguh pun, kita tahu dah dia tahu sungguh. Lepas tu manggil pakal lagi dah kita. Tu tak berani nak masuk dekat kerana kita buat bukan kerana dia. Tak. Itulah tu. Sahabat tu orang dengan nabi-nabi tak takut buku tu. Sahabat dia tahu. Kadang-kadang lagi nak tanya masalah dengan dia, dia tanya pak siapa dengan dia? Mu nak tanya kau pakat aku royak. Apa? Tahu saya ada susuk pun dia. Tengok tu sebab apa dia bapa menakir dia tu, abah ketika hari dia kena tahu apa yang badan kata. Lepas bila buat mesyuarat dengan sahabat, keputusannya setuju dengan pendapat tu kena berbayar, ada bayar. Tiap-tiap sore pergo. Bayar-bayar. Hak lain tu pergo 20, dia 40. Mahal pada seganda. Lepas tu anak menakir dia kena dia tangguh 40 hak dia sedia, 20 hak akli lagi tu. Gano dak pakai tanggung tadi. Ni anak nak kemung.
Ni mu sendiri, ni harga hak mu sendiri. Ni anak menakan mu pun kena mu tangguh. Hang gano dah muat tah dia belaka payah nak ambil mana bayar. Nu hak mu duk kamu di Mekah. Nabi awak sallallahu alaihi wasallam, nu hak mu duk kamu harta di Mekah malam mu nak turun tangga. Mu kamu harta mu situ mu royak ke bini mu sore. Mungkin nak pergi perang ni betul belum tentu hidup ke mati. Manakala aku mati pun ambil hak tu buat sanggah anak-anak. Dia kau tamah yakin anak nak aku nabi sungguh. Dia tahu aku tak ada ayat siapa dia je duk mendinah orang tahu. Tu. Hatu mana kata ayat alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasuli. Allah tak buka, Allah tak menzuhir bagi gaib malaikat mereka dia kanak nabi tahu. Di antara rasul. Termasuk juga ulama dan wali-wali dia buka tahulah. Tu panggil kasyaf. Ahlul kasyf. Kasyaf mana buka. Allah Ta'ala buka hak gaib boleh tahu. Dia lalu kot kubur boleh kecek dengan ahli kubur. Dia beri salah kita perlu beri salah sunat sama dah. Lalu beri salah tak ada dengan apa kita. Molek juga. Kalau Waalaikumsalam lari pula kita nyo. Engkau tak ada lahana. Tak itu kan. Orang jawab salah ni lari. Mana buat ana. Dia mau boleh dok kecek ngong pesan mari boleh. Tu tahawi kasyah ke dia. Jadi apabila orang yang hati bersih ia boleh berdamping, patutlah berdamping diri. Tu maknanya. Apabila seorang itu amal dengan ikhlas, satunya hasil baginya oleh oleh hidup amalan. Lagi pula patutnya amalan tu hasil oleh patutnya bagi patutnya bagi berdamping diri, yakni diri seorang hamba berdamping kepada Allah Subhanahu wa taala, berdamping dengan dia dengan amalan yang ada padanya ikhlas itu. Lagi pula dan adalah padanya pada amalan yang ada roh ikhlas tu kelayakan bagi terimanya. Kelayakan bagi terimanya. Sebab terima hak Tuhan. Ya terima tak terima pun tak ada wajib apa atas dia. Dia nak terima ikut dia kaitan ngaji usuluddin akidah kita ni. Harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau meninggalkannya. Dia nak buat tak buat ikut dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar. Tuhanmu Muhammad dia buat bagi hak dia kanak bukan turut mu kanak. Dia kanak apa dia tak kanak dia. Dia nak terima dia tak terima apa dia. Itu kecek di segi kekuasaan dia. Ada petilik kepada janji dan kemurahan dia. Itu lain lah. Dia tak menyalahi janji. Tuhan dia royak. Tapi kalian nak menyalahi juga ikut dia. Ngamba dia. Itu kan? Supaya kita sebagai pak lah. Dia ambil tu payah nak upah. Ya pergi ambil lah. Bermari. Tak nak wih ni. Apa? Kalau tak payah nak upah mu tak ambil ni. Ni nak kata kan? Ya janji hilak. Hilak tak hilak apa mu anakku. Hilak sudah kacau lah kita ni mana dia. Nampak dah tu. Tu bani kau. Tu sama makhluk tak tu. Tapi kedudukan pangkat tak sama dah. Apa kata dia tua, dia khaliqul makhluqat. Tu nak kata ikut dia ajalah. Sabit bagi orang yang malu nak sila situ. Makam dia tu habis apa situ dia. Ya kita bani pun ni bekurangnya. Kepanjangan kita kecil ke apa, nak ke apa minta tua klik. Ayah nak teriak ya tak wi. Nanti kita budak. Besar sikit dapat ayah besar nak gapo ya tak minta. Jadi main malu. Kan nak tak apa tak royak ayah mu orang ada juga apa tak. Malu. Dah itu kan. Jadi perasaan kita berubah jadi rasa malu nak minta. Apa kita besar dah apa jadi rasa malu. Kata tu nak ayat teralihnya. Kau budak itu tekan ayah. Ya tak yo tu ya. Supaya dia dah lah ke dia ni. Nak ayat tengok tu kedudukan kita boleh buat perhati dalil atas diri kita tu. Begitulah orang makam tinggi, dia beramal naik kelas ni. Bukan nanti dah letak di kelas 2 3 4 tu. Kita dah letak. Allah Taala tekakkan dia. Apa ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tu.
Allah angkat beberapa darajat. Itu dia. Tapi kita dunia ni nak angkat sendiri. Kena mayuk radak sendiri. Letih aku tu. Itu kan. Baik. Tu kata dia adalah padanya pada amalan ada padanya roh ikhlas kelayakanlah bagi terimanya. Layak ni dia nak campur dengan Arab lagi ni. La qayaliqu layaqatan. Arab dah. La qayaliqu layaqatan. Itu layak. Melayu kita betul ke apa layak? Sepatut dah. Sepatut. Seum patut. Kalau siaga mak som. Dah dah. Bukan mak som nama orang dah. Mak som. Tu Allah bahasa ni perlu kita buat fikir dah. Jadi dia Arab campur lain kelayak ke tak layak buat gitu weh. Tak sepatut buat gitu. Itu dia. Jadi ada padanya kelayak ke bagi terimanya. Moga Allah Taala perintah je buat cukup lebih. Oh layak bagi terima. Tapi bukan mesti pun terima tu. Fa'alul lima yurid. Siapa nak kita tekan dia? Dan dengan tidak ada demikian. Ini sebaliklah ni. Dan dengan tidak ada demikian itu ikhlas. Tafsir selalu tafsir syarah. Dan dengan tidak ada demikian itu ikhlas, jadilah ia. Jadi dan ni masuk pada kata jadilah, dengan ni takluk pada jadilah belakang panggil. Dan dengan tidak ada demikian itu ikhlas, jadilah ia. Apa ia? Artinya segala amalan itu jadilah ia yang mati. Hanya dia hidup dengan nyawa. Tak itu kan? Dia roh tak ada. Nak hidup dengan apa? Hidup dengan nyawa. Maka amalan zahir itu jadi apa dia? Nak jadi hidup dia tu dengan ada ikhlas. Dia tak ada ikhlas, jadilah ia amalan tu yang mati. Tu dia. Sabit tu hadap panggil ke orang-orang kufur panggil mati banyaklah Quran. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya mu Muhammad mu tak boleh bagi dengar ke orang-orang mati. Maka ulama tafsir kerana al-mauta siapa tu? Al-kufar. Saya panggil orang yang mati. Apa? Tak ada roh iman lagi dah. Ikhlas ke jauh nak mari dah lah. Mu tak boleh bagi dengar Muhammad ke orang-orang mati. Hanya Allah bagi dengar. Mu kata la tarana wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idzan abada. Kalau mu sungguh-sungguh mu hajak, mu panggil, mu laung mereka itu supaya dapat petunjuk, tak akan fala yahtadu, tak akan dapat petunjuk mereka itu izan ketika itu. Abadan selama-lama. Izan ketika itu. Ketika mana? Ketika ilja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi azanihim waqrar. Ketika kami menjadi ke penyumak di telinga dia, penyumak maknawi, kami menjadi di mata hati dia tu selaput yang menghalang daripada timur, Musa dak panggil dia. Ibaratnya macam ambil jebur abuh teri atau nomak mak situ. Tuai hak dalam tak tu baik. Tengok air kola sebagainya. Kita tuai tak tu baik lagi tak buka tudung. Kita pergi selai dalam air, hak lain tak jerat masuk. Sebab ni kemah ni tudung dia. Cuba buka tu baik. Cuah baik. Hak lain beru boleh. Ni pun dalam hati bila kena teripak, Musa dah panggil Muhammad. Lagi tak buka tudung tu. Pas apa boleh buka? Tak ada orang lain selaku ya. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Tu doa Nabi Khidir dah. Bismillah masyaallah. La yasuqul khaira illa Allah. Tak ada siapa boleh mendatangkan kebaikan melainkan hanya Allah. Bismillah masyaallah. La yasrifu su'a illa Allah. Tak ada siapa boleh paling kejahatan keburukan melainkan Allah ya. Nampak? Tu. Bismillah masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Dan bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Akhir bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Billah. Hakikinya begitu. Hakikinya begitu. Allah. Inilah mana orang siapa situ Tuhan akal dah. Tu dia. Tak nak lonjak diri tak boleh. Kata lonjak gembat dak berat kita diri.
Jatuh akak naiklah. Tu dia. Itulah mana bila tidak ada demikian ikhlas jadilah ia arti segala amalan tu jadi ia mati dan ia gugur ia amalan tu daripada derajat i'tibar, jatuh daripada buat kira, jatuh lepas kak kata buat kira. Tu i'tibar serta buat kira, orang tahu buat kira. Itu dah dia panggil jatuh daripada derajat i'tibar. Iktibar ni mana buat kira. Bila jatuh daripada derajat iktibar, jatuh daripada derajat buat kira. Mana orang tak buat kira. Allah Ta'ala tak buat kira. Buatlah sujud tarana apa. Allah tak buat kira. Allah. Apa ada Allah tak buat kira, habislah kita. Sebanyak mana pun kaya dah itu kan. Kaya amalan tarana. Ini duk menekan, duk menitik berat dari segi masalah ikhlas. Lepas tu tetap tekad setara ni tu serah pada Allah lah. Hak kita patut usahanya supaya lepas daripada riak ujub. Tu dia. Kerana kita duduk dalam mata manusia dah. Kita dalam mata manusia. Celak kita ni pun nampak kalau manusia. Nampak benda tu, benda ni. Hak ni tak nampak hak gaib. Tu mana kata kita senantiasa di dalam jihadkan nafsu. Yakni kita nak takrir sikit. Bahawa segala amalan yang tidak ada ikhlas padanya itu tiada diiktibar, tiada dibuat kira dan tiada diterima akannya, akan segala amalan yang tidak ada ikhlas pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi manusia tu duk sebut wajib sungguh, amalan dia banyak sungguh. Tu dia. Tapi dia Allah tak buat kira habis. Tengok sepuluh korong tu, harta tu bukan main banyak. Tak buat kira di jalannya telah di bumi main-main. Bih. Baik kali go. Tu. Anak Allah ghaniyun. Allah yang terkaya. Tu dia. Habis. Dan adalah ia pada ketika itu. Dan adalah ia apa ia? Segala amalan dah kat tu dulu. Pada ketika itu, ketika tidak ada ikhlas padanya. Tak ibarat itu dulu. Dan adalah ia, jadilah ia, boleh kalau Arab apa yang kanan yang mana sarah. Dan adalah ini jadilah ia segala amalan pada ketika tak gini tak apa. Dan adalah jadilah ia segala amalan yang tidak ada ikhlas tu pada ketika itu. Ketika mana? Ketika tiada diiktibar dan tiada diterima tu. Jadilah ia seperti kerangka. Kerangka lah. Dia baca kerangka. Namanya kerangka. Kena lah. Kerangka kena tulis go. Seperti kerangka. Jadi sebuah kerangka. Bagi sesuatu benda. Supaya keraka sesuatu benda. Tengok kita buat keraka dulu dah. Nak buat di rumah buat keraka dulu. Itu kerangka. Kalau kita buat rangka. Kita nak buat masalah, kita buat raka-raka dulu. Buat raka-raka dulu. Buat raka-raka dulu. Garis-garis. Ni sebagai buat raka-raka dulu deh. Hak sungguh tak lagi ni raka-raka dulu. Tu dia. Kalau buat jadi rupa betul ni panggil kerangka. Apa tu? Kita masuk ke akal lah. Buat buat kerangka dengan buluh. Apa bawa tepat. Tu dia. Jadi mana seperti kerangka bagi suatu benda dengan ketiadaan nyawanya. Bani lagi dan seperti segala rupa gambar yang tidak ada makna dan tidak ada artinya. Supaya bagi perniagaan kalau tak laku ada arti banyaknya pun dah. Itu dia. Sampai di sini wallahu a'lam. Kita pergi habis sikit lagi. Bermula berkata oleh setengah-setengah masyayikh rahimahumullahu ta'ala. Ni masyayikh ada setengah tulis dengan hamzah, masyayikh boleh dua tu deh. Ada setengah tu ada baca buat doa, ada buat dalam zikir tu. Masyayikh ya asal maha masyayikh asal ni masyayikh kerana mari daripada syekh. Masyayikh tu asal. Pakai dahnya bila ya jatuh kamu pada alif yang zaidah
boleh ditukarkan hamzah. Masyaikh dalam doa tu, wali masyaikhina, wali masyayikhina, boleh. Dalam doa kita ada Allahumma ighfir lana wali walidayna siapa? Wali masyayikhina, boleh, boleh. Wali masyaikhina. Ada orang tanya dah tu. Dapatlah surat dua. Ada masyaikhina, ada masyayikhina. Hak mana betul dia tanya? Hak mana sah? Jawabnya kedua-dua. Surat dua. Hak mana betul? Betul kedua tu. Betul ke mana? Banyak kedah lah tu dia. Asalnya ya tu hak asal. Syakha yasyikhu syaikhan. Dia panggil IPN ya mutal'an al-ya'i. Manakala keedahnya jatuh lepas pada alif zaidah di tengah tu, boleh ditukarkan hamzah. Masyayikh jadi masyaikh. Sudah? Sini guna ya. Berkata oleh setengah-setengah masyayikh, setengah-setengah syekh rahimahumullah taala, dia syekh ni asal makna pada lughahnya man balagha haddal arba'in, orang yang umum nekat 40 panggil syekh lah dari segi logat. Kalau 30 38 tak panggil syekh lagi pada lughah, maksudnya syekh orang tua lah. Syekh orang umur 40 ke atas baru panggil syekh pada logat. Adapun pada syarak man balagha rutbata ahli al-fadli walau sabiyan, tu makna syekh orang yang sampai mertabak kelebihan walaupun kanak. Sampai Arab kalau budak ni hafal Quran umur 4-5 tahun dia panggil syekh. Dia panggil syekh selalu. Kadang-kadang dia tengok kita nampak pakaian nampak hebat apa le. Syekh, panggil syekh aku. Tu aku bukan jadi tok sah. Tak tilah. Belerong tu kan. Ya hormat. Arab tengok nampak kita ni ada kelebihan dia panggil syekh lalu. Kita aku tak ada di tok sah. Legak. Pergi kedah dah dah. Hang main perkala kedah tanya. Aku tak ada main bergala tadi dia. Allah tekah jauh hak ni pun mendengung hak ni pun. Siap. Yo jak gue kata aku main bergala, kau ada main bergala. Mu tak reti bahasa dia tanya mu mari bila lah ke tempat kita ke. Dia tanya hang main bergala. Dari tu hang main bergala. Kita pun tak ada main bergala. Munakah. Baiklah klik sini semula. Berkata oleh setengah-setengah masyayikh rahimahumullah ta'ala, dia kata sahih amalaka bil ikhlasi. Tengok, wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwah. Cuma artinya mensihat olehmu. Kalau ibarat ikan buah gak segar cerita sihat dah. Mengsah olehmu, mensihat olehmu, bersegar olehmu akan kerjaanmu. Tak kiralah kerja betul ibadat seperti semaya puasa ataupun kerjaan dalam jual beli, sewa menyewa, tu kerjaan muamalat. Tu dia masalah kerja belaka tu. Mengesah olehmu akan kerjaanmu itu dengan ikhlas. Yakni apa dah ikhlas? Yakni dengan bersih hati. Tu khalasa tu dengan bersih. Siapa panggil berisut? Dekat-dekat dah tu lurah tu. Dengan bersih hati, bersih apa? Bersih dari kerana suatu yang lain daripada Allah Taala. Tengok bab jual beli pun nak bersih. Kalau tak bersih nak tipu-tipu daya. Cuba tak letak kerana Allah. Jadi kerana semata untung je. Tu sudah nipu. Kita duduk ke hulu jual susu getah, campur air. Boleh secawai sudah. Bukan kerana ni bukan ikhlas dah ni. Yang panggil ada tipu daya dah. Itu kan. Pria nak menimbang. Bak simul air basah. Kerana dia basah dia berat nak sikit tu. Habis tokai cerdik potong basah tu. Itu kan. Setengah orang nak jual menatai, nak jual tu, dia upai dia gaul dengan pasir. Payah tu bila timbang berat sikit. Tu menipu saja tu. Tu bukan ikhlas dia panggil tu. Tak bersih. Habis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia isyarat dalam hadis tu, wa kullu bai'in mabrur. Kerja gapo tu paling bagus. Khayat apa dia? Ayul kasbi atyabu. Kerja apa Rasulullah yang paling tayyib, paling bagus.
Dia kata amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Setiap jual beli yang mabrur. Agak mabrur pada haji mabrur. Jual beli ada mabrur. Jual beli mabrur. Apa mabrur? Ai la ghasya fihi. Jual beli tidak ada tipu daya padanya. Satu kali Nabi SAW lalu ikut kedai-kedai pergi kat pasar. Selain pada pergi jual, dia tengok jual bagi tamu-tamu dia masuk pergi. Dia Allah tangan. Dah ada tamu ni dah. Ya Allah. Dia dapat bawah ni basah. Apa ni? Ya Rasulullah, kata dia, hujan. Apa-apa mu tak becek, hak basah tak suku, hak segar, hak pertama, hak kering tak suku. Mana lain kali tak boleh nah. Man ghasyana falaysa minna. Ya ucap dah. Siapa tipu kita Islam, maka bukan daripada kita. Kami tak ajar lagu ni. Tengok tu dah. Tengok. Berapa mu tak ambil asing suku? Tu, ya berapa tak ambil asing suku? Ni hak kerik 2, ni hak kerik 3, ni kerik 4. Apa mungkin capur? Hantu kata bersihkan kerjaan. Habis kita tak jumah amalan tu. Terjumah kerja. Ya apa? Ya kita bila sebut amalan ke pakai puasa tu. Bila sebut kerja, ikut ni ikut jual beli ni kerja. Dia tu malah hak kerja, wa amal jeng. Ya tengok tahu dah kata beza dah. Wa amal jeng. Pergi masjid, klik akhir-akhir, pergi awal klik akhir. Kerja malah baik. Kok anu. Kalau kerja pergi dia ngah panah tak kira. Ya malah baik. Jadi mana amal malah kerja aja. Tadi tu kita salih amal tu kerja. Ni ambil berjumah lagu tu dia. Mengesah olehmu akan kerjaanmu. Bila kerjaan semaya puasa kerjaan ibadat. Jual beli pawah memawah sewa menyewa ni panggil kerja muamalah. Kena ikhlas. Bersih. Bila bersih dia tak ada tipu daya. Yakni dengan bersih hati dari kerana suatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan mengesah olehmu, mengesah mensihat olehmu akan keikhlasanmu. Bersih hati dah sana tu suruh bersih lagi. Allah. Dengan berlepas dirimu daripada daya dan upayamu. Tu kata nak dibillah ni. Ya kita duk rasa kita beramal, kita kerja ni kerana kita duk tak didaya upaya kita. Tenaga orang kita, usaha kita mungkin duk sila situ. Bila sila situ terdinai sikit Allah Taala. Tiba tu tak ada situ pun daya upaya Allah. Lepaslah yang panggil tabarri. Lepas daripada haul. Sebab tu dia kata la haula wala quwata illa billah. Tapi itu zikir. Makna tak jelira lagi. Itu mana wa sahih ikhlasaka bitabarri minal hauli wal quwwah. Dan mengesah olehmu akan ikhlasmu itu dengan berlepas dirimu daripada daya dan upaya mu supaya amal muqarrabin tadi. Apa dia panggil billah. Dia tasahkan iradah. Wallahu a'lam. Masa kita tu nampak kena singgah situ dulu hadis depan ni. Telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abi Zarin Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Kena baca semula tu, kita nanti baca sekali sambung hikmah berikut. Wallahu a'lam.